Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa huda amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin yang saya hormati, syukur kehadrat Allah Taala, pada malam ni insya-Allah kita akan menyambung pengajian kuliah maghrib bulanan hari Jumaat yang kedua menggunakan kitab Kekeliruan Umat. Inilah jawapannya, susunan Al-Fadhil Ustaz Mahathir bin Haji Jul hafizahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Kita sampai ke muka surat 316, 316, mengamalkan pendapat yang bertentangan dengan pendapat empat mazhab. Apakah hukum mengamalkan pendapat yang bercanggah dengan pendapat yang dipegang oleh mazhab yang empat dalam fiqh, iaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan juga Hambali? Jawapan: tidak boleh mengambil pendapat yang bertentangan dengan pendapat mazhab yang empat jika tidak diketahui syarat-syaratnya dan segala ketentuannya. Jadi kalau empat mazhab sudah sepakat, tiba-tiba kita nak bawa pandangan yang berbeza dari pandangan empat mazhab, ini risikonya kerana selain dari empat mazhab ini, mazhab yang lain itu tidak sampai kepada kita secara yang sempurna. Jadi dibimbangi mungkin fatwa yang bercanggah itu telah ditarik balik oleh orang yang berfatwa. Itu mungkin berlaku. Ataupun fatwa beliau itu adalah merupakan pengecualian daripada kaedah umum. Jadi ini adalah exception, sebabnya begini. Jadi kalau kita tak tahu benda itu, maka adalah tidak selamat untuk kita meninggalkan kesepakatan empat mazhab berpegang dengan pendapat yang bercanggah tadi. Dalam kitab Fathul Mu'in, demikian I'anatul Talibin, ada disebutkan idza tamassakal 'ami bi madhhabin lazimahu muwafaqatuhu wa illa lazimahu at-tamadhubu bi madhhabin muayyanin minal arba'ati la ghairiha ay ghairil madhahibil arba'ati wa dhalika idza lam yudawwan madhhabuhu fa in duwina jaza kama fit tuhfati wa nassuhu yajuzu taqlidu kullin minal a'immatil arba'ati wa kadza man adahum mimman hafiza madhhabuhu fi tilkal mas'alati wa duwina hatta urifat syurutuhu wa sairu mu'tabaratihi. Apabila seorang awam, orang biasa, bukan ulama mujtahid, bukan, dia berpegang dengan satu mazhab
maka hendaklah sesuai dia itu dengan mazhab tersebut. Maknanya memang dia ikut betul-betul kepada yang mempunyai mazhab. Tapi kalau setakat dia dengar, dia baca, kononnya kata dalam bab ni Sayyidina Allah bin Abbas ada berfatwa macam ini, ya. Ataupun ada Al-Imam Sufyan Al-Thawri ada fatwa macam ini, Al-Imam Hasan Al-Basri ada berfatwa macam ini, itu tidak memadai. Itu hanya dengar-dengar saja. Sekiranya tidak, kalau dia tidak betul-betul muafaqah dengan mazhab yang tadi, maka lazimlah dia, mestilah dia itu bermazhab dengan satu mazhab tertentu daripada mazhab yang 4. Tidak boleh yang lain daripadanya. Mana dia pilih daripada mazhab yang 4 tu satu, dia follow yang itu. Dan ini bila mana ni yang dikatakan tak boleh ni? Iaitu apabila mazhab yang dia nak ikut tadi tu tidak tertulis. Maknanya macam tadilah, dia hanya dengar-dengar macam itu, tidak betul-betul didapati mazhab itu secara intact, tertulis ini mazhabnya. Maka sekiranya tertulis, maknanya mazhab itu dia terkumpul dengan elok, maka harus sebagaimana yang disebut di dalam Tuhfah. Maknanya boleh dia bertaklid dengan mazhab luar daripada mazhab yang 4 dengan syarat mazhab yang ditaklid tu dia tersusun dengan elok. Kenapa? Ini sebab dia harus bertaklid dengan setiap daripada imam-imam yang 4. Jadi ini menolaklah ada dakwaan yang mengatakan haram bermazhab, itu tak betul, ya. Bahkan kalau dia tidak ikut mazhab, dia akan ikut mazhab dia sendiri akhirnya. Pasti dia akan ada pandangan tertentu. Jadi harus bertaklid dengan setiap daripada imam-imam yang 4. Demikian boleh bertaklid dengan yang selain daripada imam yang 4 tadi, tapi dari kalangan yang dihafal mazhabnya itu dalam masalah tersebut. Sebab itu benda ini sebenarnya di zaman kita sukar nak berlaku. Orang yang menghafal mazhab tertentu, ya, dalam masalah tertentu itu sudah sangat sukar didapati, melainkan orang itu hanya dia dengar atau dia baca saja. Dan ada tertulis sempurna mazhabnya itu sehingga diketahui apakah syarat-syaratnya dan apakah yang diambil sebagai perkiraan dalam mazhab tersebut. Sebab satu mazhab lain perkiraannya dengan mazhab yang lain. Bahkan dalam menilai hadis pun satu mazhab lain. Dalam menerima hadis mursal misalnya, berbeza satu mazhab dengan mazhab yang lain. Jadi ini semua memberi kesan kepada fatwa. Sekira-kira boleh kita katakan hampir tidak boleh satu orang itu keluar dari mazhab yang 4. Sebab nak penuhi syarat ini tadi, ya, hampir mustahil. Tapi secara teori, kalau ada yang demikian, maka masih harus dia itu bertaklid kepada mazhab yang lain daripada mazhab yang 4. Di muka surat 318, hukum talfiq daripada lafaqa yulafiqu talfiqan. Asalnya maknanya menindih-nindih, ya. Apa yang dimaksudkan talfiq di sini? Soalan: bolehkah memakai lebih daripada satu mazhab dalam satu pekerjaan ibadah? Maknanya dia combine, dia ambil mazhab ni sikit, dia ambil mazhab ni sikit, akhirnya dia buat. Boleh atau tidak macam itu? Itu maksud talfiq di sini. Umpama, terus dia bagi contoh di sini, seseorang mengambil wudu dengan meletak, sepatutnya menyapu, ya, bukan meletak. Yang dikatakan wudu itu bukan letak air, sapu. Sapu sedikit air di kepala. Kenapa sikit saja? Kenapa tak sapu semua sekali? Kan kepala ni keseluruhan, kenapa sikit saja? Kerana bertaklid kepada mazhab Syafi'i yang mengatakan wamsahu bi ru'usikum. Bi di situ menunjukkan sebahagian. Sapulah sebahagian dari kepala kamu. Jadi sekadar 3 helai rambut tu dah dianggap sebahagian dari kepala. Jadi dia sapu sikit saja. Tetapi setelah dia ambil wuduk macam itu, lalu dia bersentuh dengan wanita yang bukan mahram, maknanya wanita yang dia boleh kahwin, tapi dia kata tak batal.
Sebab di sini dia ikut mazhab Hanafi pula. Masa ambil wudu, dia ikut mazhab Syafi'i, senang. Jadi mazhab Syafi'i ambil wudu ni sesuai untuk orang yang nak jaga remos. Jadi dah buat remos elok, kalau sapu semua kan dah beralih. Tapi kalau sapu sikit okey, remos masih cantik lagi. Tapi kalau ikut mazhab Syafi'i dalam bab batal wudu susah. Bersentuh dengan wanita aja terus batal. Ini terutamanya di tempat yang sesak lah, macam masa buat kerja haji, masa tawaf dan sebagainya. Boleh ke nak buat macam itu? Combine macam itu. Jawapan, talfiq iaitu mencampur aduk antara dua mazhab dalam satu qadiyah, makna sesuatu perkara, itu hukumnya adalah haram. Boleh lihat dalam kitab Tawdihul Adillah, 100 masalah agama. Kenapa haram? Padahal masing-masing imam mujtahid mereka ada dalil. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, bila dia kata sapu kepala itu memadai sedikit, beliau ada dalil. Mazhab Hanafi juga bila mereka kata setakat bersentuh saja dengan bukan mahram tidak batal, mereka juga ada dalil, ada hujah. Kenapa pula kalau pakai dua-dua jadi haram pula? Pakai satu-satu boleh, tiba-tiba bila kita komen jadi haram. Kenapa? Kerana natijah daripada dia mencampur adukkan dalam sesuatu pekerjaan itu menyebabkan ibadahnya itu tidak sah di sisi semua mazhab. Maknanya tidak ada mazhab yang iktiraf. Dia ambil wuduk, sapu kepala sedikit, lepas tu dia bersentuh dengan bukan mahram, dia solat. Kalau tanya mazhab Syafi'i, sah tak dia solat? Mazhab Syafi'i kata tidak sah. Kan dia dah berwuduk, ya, dia dah berwuduk, memang wuduk dia sah. Tapi bila dia bersentuh dengan perempuan, batal. Kalau tanya mazhab Hanafi kata nak sah bendanya. Wuduk awal-awal lagi tidak sah. Mana cukup sapu sikit macam itu? Sekurang-kurangnya sekadar setapak tangan baru sah. Ambil wuduk sapu sikit tak sah. Jadi mazhab Syafi'i pun kata tidak sah, mazhab Hanafi juga kata tidak sah. Dia melakukan ibadah yang tidak sah di sisi semua mazhab, tapi berdasarkan sebab yang berbeza. Itu masalah dia. Tapi kalau dia taklid dalam bab yang berbeza lain. Misalnya dalam bab solat tadi, berwuduk dan solat, dia ikut mazhab Syafi'i saja, atau ikut mazhab Hanafi saja. Tapi bab nikah dia taklid mazhab lain pula. Itu masih okey lagi, sebab dia tidak memberi kesan terbatalnya amalan tadi di sisi semua ulama. Kesan talfiq, orang yang melakukan perkara di atas tidak sah solatnya mengikut kedua-dua mazhab. Kerana mengikut mazhab Syafi'i dia sudah menyentuh perempuan yang bukan mahram selepas wuduk, jadi batal. Sembahyang dengan wuduk yang telah batal tidak sah. Mengikut mazhab Hanafi juga tidak sah sembahyang dia, kerana wuduknya tidak sempurna. Hanya menyapu sedikit air di kepala waktu berwuduk. Kerana wajib menyapu kepala dalam mazhab Hanafi sekurang-kurangnya selebar ubun-ubun. Kita kata sekadar setapak tangan. Cuba lihat pendapat ulama tentang isu ini. Dalam kitab I'anatul Talibin disebutkan, wa yamtani'u talfiqu fi mas'alatin ka'an qallada malikan fi taharatil kalbi wa syafi'i fi ba'dir ra'si fi salatin wahidatin. Dan dilarang talfiq, menggabungkan dalam satu masalah. Kalau masalah yang berbeza tak apa, taklid mazhab ni, dalam masalah lain taklid mazhab lain. Tapi dalam masalah yang sama, umpama dia bertaklid kepada mazhab Malik, iaitu yang mengatakan anjing itu tidak najis. Hanya kan kalau dia jilat bekas bejana, mangkuk, kena dirus dengan air 7 kali, 1 kali bercampur dengan tanah. Kenapa? Kerana Nabi suruh. Itu mazhab Malik. Kita buat macam tu kerana dalam hadis ada Nabi suruh macam itu. Tapi bukan kerana anjing itu najis. Jadi setakat kita sentuh anjing dan sebagainya tak ada masalah. Tetapi dalam bab wuduk, dia hanya sapu sedikit kepala saja. Jadi tadi dia pegang anjing, ke mazhab Syafi'i najis. Najis semua orang mazhab. Dia kena kita panggil samak, ataupun sertu, ya. Dia kena basuh 7 basuhan dengan salah satu dengan tanah, air tanah. Jadi bila dia solat,
kalau ikut mazhab Malik tak sah. Kenapa? Kerana wuduk dia tidak sah. Pada mazhab Malik, wuduk sapu kepala kena keseluruhan. Sebab wamsahu bi ru'usikum, ba itu ba tambahan saja, tak ada makna. Seolah-olah disebut dalam Quran wamsahu ru'usakum, sapulah kepala kamu, kepala semua. Tiba-tiba sapu sikit tak sah. Mazhab Syafi'i katanya wuduk sah dah tadi, tak apa je sapu sikit tu dah kira sah. Tapi dia sembahyang dalam keadaan bernajis. Dia pegang anjing dalam keadaan ada basah ya. Kalau kering sama kering tak apa. Jadi ini contoh talfiq yang dilarang. Syekhul Masyaikh, guru kepada para masyaikh, Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi rahimahullah ta'ala mengatakan, Al-Khamisu, syarat bertaklid yang kelima adalah adamut talfiqi bi alla yulaffiqa fi qadiyatin wahidatin ibtida'an wala dawama baina qaulaini yatawalladu minhuma haqiqatun la yaqulu biha sahibuhuma. Jadi disebutkan syarat-syarat bertaklid. Syarat yang kelima adalah jangan talfiq, iaitu dia itu tidak menggabungkan pada satu masalah, sama ada awal ataupun secara mengekali, antara dua pandangan yang dengan itu terlahirlah daripada kedua pandangan tadi satu hakikat yang kedua-dua mazhab tak akui. Ada satu syair, tapi saya tak hafal syairnya, hanya hafal makna pada syair itu, iaitu syair Abu Nawas. Abu Nawas ni bukan Abu Nawas yang Melayu yang cerita kelakar. Abu Nawas ni selalu buat benda-benda kelakar. Bukan, dia ni penyair Arab. Jadi awal-awal dia jadi penyair tu, dia orang yang lara lah, orang yang bergelumang dengan maksiat. Jadi syair itu puji perempuan, puji arak. Kemudian bila dia dapat kesedaran, dia berubah. Itu yang dia bersyair yang kita kata syair taubat tu. Ila hilastulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahim. Jadi oleh kerana dia rasa malu dengan dosa-dosa yang lalu, dia kata aku ni sebagai ahli syurga firdaus tu, bukan akulah ahlinya, tak layaklah kiranya. Tapi aku nak masuk neraka juga tak mampu, tak kuat. Faham li taubat waghfir, dan kurnialah pada aku taubat dan ampunkanlah dosaku. Fa innaka ghafiruz zambil azimi, sungguhnya engkau lah yang mengampunkan dosa-dosa besar. Ada orang kata tu syair Imam Syafi'i ya. Setahu saya itu adalah Abu Nawas punya syair. Jadi orang komplain. Dia kata apa syair macam tu. Dia kata masuk syurga pun tak mau, masuk neraka pun tak mau, nak duduk kat mana? Duduk kat RNR tu katanya. Ini orang tak faham bahasa. Ada pula dia tak mahu masuk syurga, dia mahu, tapi dia kata kalau ikut layak, dia tak layak. Dan itu kan sesuai dengan hadis Nabi SAW. Tidak memasukkan ke dalam syurga seorang kamu dengan amalannya. Jadi kalau ikut amalan tak layak. Tapi masuk dengan apa? Dengan rahmat Allah. Jadi oleh kerana masuk dengan rahmat Allah, itulah dia minta Allah ampun. Bagi tahu saya ni walaupun dari segi amalan tak layak masuk syurga, tapi kan ada satu lagi pilihan namanya neraka. Jadi neraka tu saya tak mampulah, tak kuatlah saya nak tanggung azab neraka. Maka kurniakanlah taubat kepada saya, ampunlah dosa saya. Mana nak masuk syurga lah tu. Tapi orang yang tak faham bahasa ni payah lah. Dia kata orang ni tak mahu masuk syurga, tak mahu masuk neraka. Bukan, dia nak masuk syurga, tapi dia meluahkan rasa malu dia dengan dosa-dosa yang lalu. Jadi antara syair di zaman dia lara, zaman dia masih tidak dapat kesedaran, yang bermaksud saya tidak hafal syair dia. Kata dia, Imam Syafi'i mengatakan khamar dan nabis sama. Sebab ada berlaku khilaf dalam masalah minum nabis. Kalau minum khamar sepakat haram. Dalam Quran dah sebut haram minum khamar. Khamar ni minuman keras dibuat dari perahan anggur. Sementara nabis ini adalah dibuat dari kurma. Jadi tidak ada dalil khusus mengatakan haram minum nabis. Tapi mazhab Syafi'i melihat nabis yang dah diperam, natijahnya sama saja seperti khamar, iaitu kalau minum nanti memabukkan. Jadi setiap yang memabukkan tu khamar lah sebenarnya. Jadi haram. Jadi mazhab Abu Hanifah kata tidak, khamar ia haram, Quran dah bagi tahu.
Tapi nabis tidak ada dalil mengharamkan. Jadi alasannya mabuk. Jadi kalau setakat minum tak mabuk tak ada masalah. Khamar tak mabuk pun haram. Ya. Jadi nabis tak apa, boleh minum. Jadi Abu Nawas ni dia nakal pada masa tu. Dia kata, Imam Abu Hanifah kata minum nabis halal. Imam Syafi'i kata nabis dengan khamar sama. Maka kalau nabis dengan khamar sama, maka minum khamar pun halal juga. Tengok dia punya corner tu, benda yang jelas-jelas haram jadi halal. Dia punya matematik dia. Ya. Macam orang politik juga ya. Dia punya corner dia tu hebat. Kalau ikut khilaf yang sebenar, semua sepakat khamar tu haram. Imam Abu Hanifah kata khamar haram, Imam Syafi'i kata khamar haram. Tak ada yang kata khamar tu halal. Cuma khilaf dalam masalah nabis. Jadi nabis kata Imam Abu Hanifah tak haram, sebab yang haram tu hanya khamar. Kalau haram pun kerana memabukkan tu jadi haram. Kalau setakat minum tak haram. Imam Syafi'i kata macam mana pula boleh tak haram? Khamar dengan nabis tu samalah, sama-sama minuman yang memabukkan. Jadi dia pusing. Oleh kerana Imam Abu Hanifah kata nabis tu halal, Imam Syafi'i kata nabis dan khamar sama, maka khamar halal. Ini maksud talfiq ni. Talfiq yang natijahnya tak ada pun ulama yang berpandangan macam itu. Itu haram. Talfiq macam itu haram. Apa pula hukum tidak bermazhab? Di muka surat 320. Soalan. Terdapat golongan tertentu termasuk orang awam yang menolak bermazhab. Orang awam orang yang tak pandai nak ijtihad, tapi dia kata tak mau ikut mazhab, nak ikut Quran hadis. Bagaimana menanggapi dakwaan golongan ini? Jawapan, orang awam yang tidak mampu berijtihad, maknanya dia tak mampu nak gali direct hukum daripada Quran dan hadis, wajib dia bertaklid kepada salah satu imam yang empat. Mana dalil? Firman Allah Ta'ala, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah ahlu zikir, ya? Maknanya orang yang punya pengetahuan kalau kamu tak tahu. Ada dalil sebelum itu lagi, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan kamu ikut benda yang kamu tak punya ilmu. Jadi orang awam ni tak ada ilmu. Jadi kalau dibaca Quran hadis pun dia tak pandai nak gali. Jadi Allah larang jangan ikut benda yang kamu tak ada ilmu, jangan ikut. Habis nak beramal macam mana? Tanya orang yang tahu. Itu konsep taklid. Bila kita tanya pada ulama, mereka bawa ini fatwa mazhab ini, kita ikut. Al-Imam As-Said Bakri dalam hasyiahnya atas I'anatul Talibin mengatakan, kullun minal a'immatil arba'ati ala sawabi wa yajibu taklidu wahidin minhum wa man qallada minhum kharaja an uhdati taklid. Setiap daripada imam yang empat, mereka tu berada di atas kebenaran. Sebab bila mereka berijtihad, benar, betul, kena dengan yang sebenar dapat 2 pahala, salah tak kena dengan sebenar masih dapat 1 pahala. Kenapa sampai macam itu? Kerana mereka melakukan ijtihad itu berdasarkan kelayakan mereka, dah mampu ijtihad. Beza kalau macam kita ijtihad, betul pun masih berdosa lagi. Kerana betul kita itu betul kerana kebetulan, bukan kerana kita tahu. Kita agak-agak betul, itu dilarang. Dan barang siapa yang bertaklid daripada imam yang empat ini, maka dia terlepas daripada tuntutan taklid. Maknanya lepaslah tanggungjawab dia. Dia nak disuruh ijtihad, dia tak mampu. Contoh orang yang nak menggunakan barang emas, gelang kah, misal kata anak nak kahwin, jadi nak beli gelang emas buat hantaran, Jadi adakah semua orang yang nak gelang emas tu disuruh berlombong emas? Kamu nak gelang emas, pergi lombong sana. Sebab emas tu puncanya adalah di lombong emas. Tak boleh lah. Dia tak ada kemampuan, dia pun tak tahu kat mana ada emas. Kalau dia tahu pun dia tidak ada kepakaran nak keluarkan emas. Kalau dia boleh keluarkan emas pun dia tak pandai pula nak proses sampai jadi gelang. Jadi masing-masing mainkan peranan lah. Yang ada kepandaian, kepakaran, kemahiran, dia jadi pelombong emas. Kemudian dia dapat emas mentah tu, nanti dia proses lagi. Kemudian sampai kepada tukang emas.
Geramah dah buat elok jadi gelang jadi apa, kita orang awam ni pergi kedai emas beli, pakai. Dalam bab fiqh tadi, dalam bab hukum, kita yang orang awam ni pergi ke kitab-kitab fiqh mengaji amal. Adapun nak kaji daripada Quran hadis, itu bukan kemampuan kita. Atau contoh yang lain, ibarat hukum hakam agama ni mutiara-mutiara yang berharga. Kan dengan hukum hakam agama dah kita tahu ni wajib, ni sunat, ni haram, ni makruh, ni harus, ya, itu ibarat mutiara. Tapi kalau kita lihat mutiara yang sebenar, kan asalnya diambil dari laut. Dikeluarkan mutiara itu dari lautan. Adakah munasabah setiap orang yang nak mutiara disuruh terjun masuk dalam laut buat keluar mutiara sendiri? Kan tak semua orang ada kebakaran, kan? Hanya penyelam-penyelam mutiara yang mahir. Kau ada orang berdegil juga. Kata dia, mutiara kan dalam laut, buat apa nak cari di kedai? Dia pun terjun masuk dalam laut. Lepas seminggu, ada pasukan pula kena terjun cari dia. Tak timbul-timbul lagi ni. Kata cari mutiara, seminggu lama benar, ya. Mana pergi? Jadi ini yang berlaku. Mereka terjun dalam lautan Quran dan hadis. Akhirnya mereka kelemasan kerana tidak pandai, tidak ada kepakaran. Jadi secara kesimpulan, dalam bab bermazhab ni tidak mungkin tidak bermazhab. Kerana bermazhab ni asalnya maknanya pandangan. Maka sama ada diikut pandangan ulama. Misalnya kita dalam bab solat, kita ikut kepada guru kita. Padahal asalnya Nabi SAW bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Hendaklah kamu solat sebagaimana kamu lihat aku solat. Nabi tak kata hendaklah kamu solat sebagaimana tok guru kamu ajar. Kan Nabi tak kata gitu. Tapi kenapa kita solat ikut tok guru kita ajar? Sebab kita tak lihat Nabi solat. Itu realitinya. Ikut Nabi solat depan kita mengaji dengan Nabi, senang. Masalahnya kita tak lihat Nabi solat. Maka kita itu ambil ilmu solat daripada guru kita, yang mengambil daripada guru beliau, daripada guru. Kalau kita mazhab Syafi'i akan sampai ambilan tadi sampai kepada murid Imam Syafi'i, sampai kepada guru Imam Syafi'i, sampai kepada tabi'in, sampai kepada sahabat Nabi. Baru betul sahabat ini lihat Nabi solat. Jadi ini cara bermazhab yang pertama, iaitu bersambung sanad sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa berbeza sedangkan semua ambil daripada Nabi? Kerana pertama, dalil yang sampai itu berbeza. Yang kedua, sebahagian dalil sampai kepada ulama ini tak sampai pada ulama lain. Boleh jadi sama-sama sampai, tapi ulama ni tak terima, kata dia ni perawi ni tak boleh dipercayai. Tapi ulama lain kata okey, saya tak ada masalah perawi ni, saya percaya riwayat dia. Itu ada satu kemungkinan lagi. Atau kemungkinan yang lain, semua ulama terima bahawa ini riwayat daripada Nabi SAW, tapi ulama ditafsir begini, ulama seorang lagi tafsir lain. Jadi banyak kemungkinan, ya. Kenapa berbeza sedangkan dalil sama. Kita ambil contoh tadi lah, wamsahu bi ru'usikum, ayat Quran. Tak ada kita ayat Quran ni sahih ke dhaif, tak ada. Ayat Quran memang ayat Quran confirm. Tapi kenapa ada yang sapu sikit, ada yang sapu setapak tangan, ada yang sapu semua sekali? Kuncinya memahami satu huruf ba saja. Wamsahu bi ru'usikum. Ba tu. Bi ru'usikum kata Imam Syafi'i maksudnya litab'id, menunjukkan sebahagian. Wamsahu bi ru'usikum kalau dalam bahasa Melayu, sapulah sebahagian kepala kamu. Mazhab Hanafi kata wamsahu bi ru'usikum ni kena tafsir tengok hadis. Dalam hadis Nabi SAW nak sapu kepala, bagi dia tolak sikit kain serban ke belakang, sapu atas kepala dan serban. Mana yang kena tapak tangan, kena air itu lebih kurang setapak tangan. Mana ikut sunnah Nabi tadi, kita fahami ayat Quran menunjukkan setapak tangan minimum. Mazhab Syafi'i kata wamsahu bi, mazhab Maliki kata wamsahu bi ru'usikum, ba tu tak ada makna. Wamsahu ru'usakum, sapukanlah kepala kamu, kepala semua. Tengok, ulama masih boleh berbeza padahal dalil sama. Maka itu cara pertama. Cara kedua ikut mazhab, kita ikut mazhab pensyarah kita. Saya ada pensyarah misalnya, saya kagum sebab pensyarah saya ni belajar agama lama, lagi ada PhD, 2 lagi PhD dia misalnya. Jadi saya kata, macam ni
Saya ikut dia je lah. Yang Imam Syafi'i ingat tak ada PhD. Jadi pensyarah saya ada PhD, rasa macam confident dengan pensyarah saya. Dia tak tahu Imam Syafi'i kalau hidup zaman kita, yang ada PhD pun terpaksa berguru dengan Imam Syafi'i balik. Tapi dia perasan macam tu. Berarti dia bukan tak bermazhab. Dia bermazhab dengan mazhab pensyarah dia. Itu ceritanya. Ada yang lebih pandai lagi. Kata dia, saya ni Ustaz, saya ni bukan jenis taksub punya orang. Oh, macam tu. Macam mana kamu beramal? Saya tengoklah. Kalau dalil mazhab Syafi'i kuat, saya ikut mazhab Syafi'i. Kalau saya kaji-kaji tengok dalil mazhab Hanafi yang kuat, saya ikut mazhab Hanafi. Pensyarah saya walaupun dia ada PhD, kalau saya tengok pendapat dia tak kuat, saya tak ikut. Orang ini sedang bermazhab dengan mazhab dia sendiri. Ini yang paling bahaya. Bahasa Arab dia tak buka, usul fiqh tak mengaji, turuk qiyas dia tak faham, balaghah dia tak tahu, usul tafsir lagi lingkup. Hanya kan dia hadir surah 7 kali, dia rasa-rasa dia boleh jadi menilai Imam Syafi'i, menilai Imam Abu Hanifah, bahkan menilai pensyarah dia yang ada PhD dan sebagainya. Dia bermazhab dengan mazhab dia sendiri. Bahaya tu. Ya. Sebab kita tak mampu nak ikut semua. Secara teori, yang kita kena ikut adalah Quran dan hadis. Tapi Quran dan hadis ni mampu menggalinya adalah ulama. Ulama gali ada kalanya mereka sepakat ini hukum. Yang mereka sepakat tu namanya ijma'. Yang ijma' kita wajib ikut, tak boleh langgar. Haram Contohnya ijma' ulama sembahyang 5 waktu tu wajib. Kita kata tak bagi saya sunat je. Tak boleh. Bahkan boleh jadi kufur. Tetapi bila ulama khilaf, yang dikata sunat, yang dikata wajib misalnya, jadi pada ketika itu ataupun dia kata sunat, kita tak sunat, macam doa kunut, kita kata saya kena amal satu je ke? Amal satu je lah. Kamu nak amal dua-dua macam mana? Sembahyang subuh besok ni kamu baca kunut ke tidak? Kan satu je. Saya nak amal dua-dua, maknanya saya sembahyang subuh baca dan tak baca. Kena tu amal dua-dua. Sebab satu kata tak sunat, satu kata sunat. Saya nak amal dua-dua. Habis saya baca ke tak baca? Kalau saya baca, saya beramal dengan mazhab yang kata sunat. Kalau saya tak baca, saya beramal dengan mazhab yang kata tak sunat. Nak amal dua-dua tak boleh. Kita belajar banyak mazhab boleh. Katalah Allah kurniakan kita ni akal yang cerdas, kita ni mahir, kita faham empat-empat mazhab. Itu pernah berlaku lah pada sebahagian ulama, mereka mahir 4 mazhab. Tapi tetap mereka terpaksa beramal satu. Kita jangan. Satu mazhab pun tak mahir, tapi nak amal yang 4. Itu namanya angan-angan lah. Tak mungkin lah. Tapi mazhab kita sebenarnya, orang awam ni mazhab mufti kita lah. Kita kata kita mazhab Syafi'i, kita pun tak tahu betul mazhab Syafi'i. Kita tanya mufti fatwa, kita boleh ikut. Sebab itu dikatakan mazhabul ammi, mazhabul mufti. Mazhab orang awam, mazhab mufti dia. Dia tanya fatwa, orang mufti dia kata gini-gini. Dia pun tak tahu betul ke itu mazhab Syafi'i ke, ataupun dia cedok daripada mazhab Hanafi ke. Yang penting mufti dah cakap macam tu, saya ikut. Jadi untuk kita ni sebenarnya betul-betul kan kita mazhab Syafi'i ke tidak, kita pun tak pasti. Kita hanya ikut mufti kita. Dan mufti kita kalau di mazhab Syafi'i, insya-Allah lah fatwa dia itu berteraskan dengan kaedah mazhab Syafi'i. Jadi boleh lihat di pusat 321 tu, para ulama juga bermazhab. Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmizi, An-Nasai, Imam Sa'ari, Imam Ghazali, Imam Suyuti, Ibn Hajar Asqalani, Imam Subki, Imam Nawawi. Imam Bukhari ni ada khilaf lah, ada kata mazhab Syafi'i, ada kata mazhab lain. Tapi maknanya sahabat Imam Ibn Hajar Asqalani, Amirul Mukminin fil Hadis pun bab fiqh di mazhab Syafi'i. Itu dalam keadaan dia Amirul Mukminin fil Hadis ya. Lagilah kita yang orang awam biasa ni, perlulah kita tu memilih satu mazhab. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama naqarada bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin.